Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tekanan dan prestasi kerja semasa pandemik COVID-19, kajian kes Politeknik Malaysia. Saya, Puan Madiha binti Hasbullah daripada Politeknik Kota Baru menjalankan kajian ini bersama rakan-rakan saya iaitu Puan Masidah binti Masri dan Puan Nur Hidayah binti Muhammad Saleh. Saya mulakan pembentangan dengan pengenalan. Pada tahun 2019, virus COVID-19 telah melanda seluruh dunia, termasuk Malaysia. Virus ini telah membawa impak yang sangat besar kepada semua sektor di seluruh dunia, termasuk juga sektor pendidikan negara. Kesannya, para pendidik serta pelajar perlu menyesuaikan diri dengan sistem pengajaran dan pembelajaran yang baharu, iaitu sistem pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dari rumah. Pengajaran dan pembelajaran secara atas talian telah dilaksanakan oleh semua sekolah dan juga institusi pengajian tinggi di Malaysia bermula dari tahun 2020 sehingga 2022. Dengan terlaksananya pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, peningkatan beban kerja di kalangan pendidik telah meningkat dari semasa ke semasa dan menyebabkan masalah tekanan kerja kepada setiap pendidik. Objektif kajian. Objektif secara khususnya adalah A. Mengenal pasti tahap tekanan di kalangan pensyarah semasa pandemik COVID-19. B. Mengenal pasti tahap prestasi kerja di kalangan pensyarah semasa pandemik COVID-19. C. Mengenal pasti tahap tekanan di kalangan pensyarah berdasarkan jantina semasa pandemik COVID-19. Dan D. Mengenal pasti hubungan tahap tekanan dengan prestasi kerja pensyarah semasa pandemik COVID-19. Kajian literatur. Gunawan et al. 2020 menyatakan sepanjang pandemik COVID-19, corak pendidikan di Malaysia telah berubah ke arah pengajaran dan pembelajaran atas talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang sedia ada. Muhammad et al. 2016 menyatakan pengajaran dan pembelajaran atas talian adalah penggunaan pelbagai alat teknologi yang berasaskan web untuk pendidikan. Amala dan Gita 2020 pula mendapati bahawa masih ramai pendidik yang kurang mahir menggunakan teknologi dalam pengajaran kelas mereka dengan berkesan. Kamarudin dan Taat 2020 mendapati bahawa pelbagai perubahan yang berlaku dalam persekitaran pendidikan sekarang telah menyebabkan fenomena tekanan kerja dalam dunia pengajaran masa kini, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Flynn 2012 menyatakan tekanan sebagai ketegangan fizikal dan psikologi yang berpanjangan untuk suatu masa yang boleh menggugat keupayaan seseorang untuk mengendali sesuatu situasi. Akhlaq et al. 2010, Becker et al. 2004 dan Tahir 2011 dalam kajiannya mendapati bahawa tekanan mempunyai kesan yang sangat negatif dalam bentuk moral yang rendah, ketidakhadiran, kualiti pengajaran yang rendah, kepuasan pelajar yang kurang dan perubahan prestasi keseluruhan guru. Razali et al. 2017 menyatakan tahap kemahiran ICT di kalangan pendidik adalah rendah. Ini kerana pendidik berasa sukar dan membuang masa untuk mempelajari kemahiran ICT, terutama sekali di kalangan guru yang telah berusia yang hanya biasa dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Klaproth et al. 2020 mendapati 50% daripada 380 responden pendidik mengalami tekanan pada tahap sederhana ke tinggi dalam pengajaran secara atas talian. Malahan didapati pendidik wanita lebih cenderung menghadapi tekanan berbanding lelaki. Stats 1994
dalam kajiannya berkaitan hubungan tekanan dan prestasi kerja, mendapati tahap tekanan yang sederhana dan boleh diterima oleh individu akan membantunya meningkatkan prestasi, manakala tahap tekanan yang terlampau tinggi pula akan menyebabkan prestasi seseorang itu menurun. Metodologi kajian. Populasi kajian adalah terdiri daripada pensyarah Politeknik Malaysia daripada pelbagai jabatan dan seramai 196 responden yang menjawab soal selidik. Koleksi data. Soal selidik diedarkan menggunakan Google Form kepada semua politeknik di Malaysia. Sekaran dan Bogi 2016 menyatakan nilai perkali alfa yang melebihi 0.5 dianggap mencukupi untuk menerima kebolehpercayaan item dan nilai kebolehpercayaan pada soal selidik yang dibina adalah 0.754. Ini menunjukkan bahawa instrumen yang dibina adalah boleh dipercayai dan boleh digunakan untuk kajian ini. Dapatan kajian. Data demografik. Jadual menunjukkan seramai 64 orang pensyarah lelaki dengan 32.7% dan 132 orang pensyarah perempuan dengan 67.3% terlibat dalam kajian yang dijalankan. Bagi umur pula, kebanyakan responden soal selidik adalah dalam lingkungan pensyarah yang berumur 41 hingga 50 tahun, iaitu sebanyak 51%. Sebahagian besar responden terdiri daripada pasangan yang telah berumah tangga, iaitu sebanyak 186 orang ataupun 94.9%. Responden yang paling ramai menjawab soal selidik ini terdiri daripada mereka yang telah berkhidmat selama 16 hingga 20 tahun di politeknik, iaitu sebanyak 32.7%. Daripada jadual di atas didapati bahawa tekanan yang dihadapi oleh pensyarah politeknik semasa pandemik COVID-19 adalah sederhana dengan skor min 2.64. Ini menunjukkan bahawa walaupun berlaku perubahan dalam norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran, namun tidak memberi kesan tekanan yang tinggi kepada para pensyarah di politeknik. Dapatan ini disokong melalui kajian Z et al. 2022 dalam kajiannya tentang tekanan dan cabaran guru terhadap norma baharu semasa pandemik COVID-19 di sebuah daerah negeri Sarawak yang mendapati bahawa tahap tekanan guru adalah dengan skor min 2.36 iaitu pada tahap sederhana. Prestasi kerja pensyarah politeknik pula menunjukkan skor min 3.96 iaitu tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa tiada berlaku penurunan prestasi kerja dengan perubahan norma baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapatan ini pula disokong oleh kajian Tao et al. 2021 yang telah mendedahkan skor min bagi tahap prestasi kerja dalam kalangan guru yang dikaji berada pada tahap yang tinggi dengan skor min 3.86. Tahap tekanan berdasarkan jantina. Min tahap tekanan bagi lelaki 2.7102 lebih tinggi sedikit berbanding min tahap tekanan bagi perempuan iaitu 2.6116. Keputusan statistik T menunjukkan nilai kesignificanan bersamaan 0.436 dan ianya lebih besar dari nilai aras kesignifikan 0.05. Keputusan ini menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan tahap tekanan mengikut jantina. Dapatan ini disokong oleh Kamarudin 2007 dan Yahya et al. 2010 dalam kajian yang berkaitan dengan tekanan kerja di kalangan guru sekolah menengah. Analisis ujian T menunjukkan skor min tahap tekanan kerja guru lelaki dan perempuan tidak terdapat perbezaan tahap tekanan kerja antara guru lelaki dengan guru perempuan.
Namun, dapatan pengkaji di atas adalah berbeza dengan kajian Kamarudin dan Taat 2020 yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tekanan antara guru lelaki dan perempuan, di mana guru perempuan dilihat lebih berisiko mengalami tahap tekanan kerja yang tinggi berbanding guru lelaki. Hubungan di antara tekanan dan prestasi kerja. Keputusan di atas menunjukkan nilai arah signifikan 0.000 adalah lebih kecil daripada nilai arah signifikan 0.01. Nilai indeks kolerasi negatif 0.324 menunjukkan terdapatnya hubungan negatif yang rendah di antara tekanan dan prestasi kerja pensyarah politeknik sepanjang pandemik COVID-19. Dapatan ini disokong oleh dapatan daripada kajian Rahani 2015 yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah dan negatif antara faktor tekanan kerja dengan prestasi kerja. Di samping itu, dapatan kajian juga menunjukkan guru masih mampu mencapai tahap prestasi kerja yang tinggi walaupun mereka berasa tertekan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa tahap tekanan yang dihadapi oleh pensyarah politeknik sepanjang pandemik COVID-19 adalah pada tahap sederhana sahaja. Ini menunjukkan bahawa pensyarah tidak mengalami tekanan yang tinggi dengan perubahan norma baharu dalam pendidikan. Manakala prestasi kerja pensyarah tetap berada pada tahap tinggi dan proses pengajaran dan pembelajaran norma baharu berjalan dengan lancar semasa pandemik COVID-19. Kajian juga menunjukkan tiada perbezaan tekanan antara jantina lelaki dan perempuan. Namun, terdapat hubungan yang signifikan negatif rendah di antara tekanan dan prestasi kerja. Dengan itu, selesailah pembentangan kajian saya pada kali ini dan terima kasih saya ucapkan.